Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Rohisan bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Dasar Pentaksiran Lembaga Peperiksaan Malaysia. Yang berusaha Dr. Rosmani binti Ali, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Encik Abdullah Halim, Delegasi Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 2022-2023. Seterusnya, Siswa-siswi guru ambilan Jun 2019 Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini di dalam Dewan Teater Datin Dr. Rohani Teltrack Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail untuk menjayakan Kem Kecemerlangan Praktikum Pelajar PISMP ambilan Jun 2019. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menandatangani mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh saudara Wan Ahmad Fikri bin Wan Rusdan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم يا عظيم, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami bagi membangunkan, membina, mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa wassi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-khair wa ja'alna min ahli al-barakah wa ja'alna min ahli al-maghfirah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah wa ja'alna min ahli al-firdaus a'ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan mubarakan li ashabina wa ahlina wa jiranina wa duyufina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Ahmad Fikri bin Wan Rusdan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan daripada Ilahi. Hadirin sekalian, untuk makluman para hadirin, Kem Kecemerlangan Praktikum ini berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula pada tanggal 3 Januari 2023 sehingga 5 Januari 2023. Kem Kecemerlangan Praktikum ini melibatkan semua siswa guru PISMP ambilan Jun 2019 seramai 180 orang. Hadirin sekalian, sebelum tirai taklimat dibuka, sebelum perkongsian bermula, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada pagi ini.
nama diberi Tuan Haji Rohisan bin Muhammad. Beliau merupakan anak kelahiran Pasir Putih, Kelantan. Beliau mempunyai kelulusan dalam ijazah sarjana muda di Universiti Malaya, ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia dan diploma pendidikan di MPSH. Dan kini beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Sektor Dasar Pentaksiran Lembaga Peperiksaan Malaysia. Beliau sememangnya arif dan berpengalaman dalam pembinaan item dan instrumen peperiksaan dan perekaan bentuk formatif peperiksaan atau pentaksiran SPM, PMR, PT3 selama 15 tahun. Di samping itu, beliau juga terlibat secara langsung dalam pembangunan pentaksiran berasaskan sekolah sejak tahun 2006 hingga kini, termasuk juga pembangunan standard prestasi dan tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah. Seterusnya, beliau juga terlibat dalam pembangunan sistem aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen APPI dan terlibat dalam mereka bentuk pelaporan ujian akhir sesi akademik. Tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Rohisan bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Dasar Pentaksiran Lembaga Peperiksaan Malaysia, untuk menyampaikan taklimat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih saudara pengacara majlis, Yang Berusaha Dr. Rus, sahabat saya Encik Agung, adik-adik ataupun anak-anak pelajar sekalian. Okey. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa dengan anda semua. Orang kata juru hai nampak, WC hai muka kan. Okey. Anak-anak sekalian, hari ini saya nak berkongsi dengan anak-anak berkaitan dengan pemerkasaan PBS. Kan? Pernah dengar PBS kan? Okey. Pentaksiran berasaskan sekolah. Kan? Apa maksud pentaksiran? Apa dia penilaian? Penilaian je. Siapa yang tekan slide sana? Okey, kalau saya kata next, kanan next. Okey. Pentaksiran. Kalau adik-adik Google, dalam bahasa Inggerisnya assessment. Betul? Assessment itu berasal daripada perkataan Latin dulu, Greek, yang dipanggil dengan asidere. Orang Jawa mungkin boleh sebut dengan idgham yang betul lah kok. Asidere. A-S-S-I-D-E-R-E. Asidere. Apa bermaksud asidere? Asidere ini ialah berdamping. Berdamping. Apa? Berdamping antara pengajar dengan pelajar. Berdamping antara pelajar dengan pengajar. Bermaksudnya guru dengan muridnya. Berdamping. Apabila kita berdamping, maksudnya segala maklumat orang yang kita dampingin itu kita tahu. Macam mana kita nak tahu maklumat tentang perkembangannya? Contoh, di kampus ini adik-adik duduk sebilik. Satu bilik berapa orang? Dua. Okey. Anda akan tahu rakan sebilik anda tu dari segi perangainya, bau ketiaknya, semua tahu kan? Apa lagi, panjang rambutnya, keriting ke, lurus ke, semua tahu. Macam mana tahu? Sebab kita berdamping, kita tengok, kita dengar. Kan? Itu maksud pentaksiran.
secara umumnya begitulah. Nanti saya akan jelaskan apa maksud pentafsiran secara lebih detail. Okey, next. Okey. Pada 28 April 2021, KPM telah memansuhkan pelaksanaan ujian pencapaian sekolah rendah. Saya tahu di dewan ini, kecuali saya, kalau Cik Alim dengan Dr. Ros tak terlibat dengan UPSR. UPSR kan? Saya rasa tak. Okey, saya bukan produk UPSR. Kan? Saya produk, kalau sekolah rendah dulu, penilaian darjah 5. Kan? Adik-adik semua UPSR kan? UPSR ini hasratnya ialah kita nak mengukur 4M. Apa maksud 4M? Membaca, menulis, mengira satu. Ada orang kata mandi, makan, main, apa lagi? Tapi hasrat sekolah rendah ialah 4M itu. Dan UPSR diwujudkan untuk mentaksir 4M itu. Kan? Tetapi dah akhir-akhir ini UPSR ni jadikan sebagai satu instrumen, satu alat untuk membandingkan antara murid dengan murid, antara sekolah dengan sekolah. Kan? Stres. Dan dijadikan sebagai alat untuk pemilihan ke asrama penuh ataupun sekolah-sekolah terpilih. Kan? Sedangkan UPSR itu adalah ujian bertulis untuk kita menguji kognitif berdasarkan akademik yang diajar di sekolah. Kan? Tak lebih daripada itu. Dengan UPSR, bila kita boleh taksir tak? Kita boleh dapat tak maklumat berkaitan dengan sikapnya, sasiahnya, psikomotornya? Tak dapat. Sebab yang buat soalan itu lembaga peperiksaan. Hantar kat sekolah, pengawas yang uruskan, takbirkan ujian itu. Kemudian lembaga peperiksaan keluarkan result. Lembaga peperiksaan tak kenal pun cadang tu. Tetapi berdasarkan jawapan yang diluahkan, dimuntahkan dalam kertas jawapan itu, kita bagi markah. Tak adil. Sedangkan potensi anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah rendah itu pelbagai. Tetapi kita ukur anak-anak ini dengan satu kaedah kognitifnya sahaja. Itu tak betul kan? Ada orang hebat, dia tak hebat kognitifnya, tapi dia hebat psikomotor. Kan? Mungkin dengan psikomotor itulah rezeki dia kena. Kan? Ada orang hebat bakat seninya, tapi dia tak hebat akademiknya. Siapa contoh? Orang yang tak belajar tinggi tapi hebat dari segi seni dan sebagainya. Ramai. Siapa? P. Ramlee. Dia belajar di universiti mana? Yang terkini contohnya apa? Sabri Yunus tu. Kan? Kita jangan ukur murid, masa depan murid dengan UPSR itu. Saya dulu penilaian darjah 5, dapat nombor, dapat 2A, 2B, 1C. Kan? Kalau saya bawa result tu sekarang, umur saya 52 tahun, penilaian darjah 5 2A je. Jadi kita tak boleh gunakan itu sebagai satu kayu ukur. Sebab itu kita dah fikir, KPM dah fikir, dan mantan Menteri Pendidikan yang lepas, Yang Berhormat Dr. Razi Jidin memansuhkan UPSR. Sedangkan Dr. Razi Jidin itu pernah mengambil UPSR, tapi dia batalkan, dia mansuhkan sebab kesannya cukup besar. Tapi parent di luar, ibu bapa di luar tak nampak benda ini. Dia nampak anak dia mesti dapat 5A, 6A. Kan? Nak berlumba-lumba. Untuk apa sebenarnya? Kan? Okey. Saya tahu pelajar di sini semua orang hebat ni. Kan? Tapi di luar sana ramai yang tak dapat 5A, 6A. Takkan kita nak biarkan macam tu? Kan? Okay, next.
yang tahun lepas 1 Jun KPM mengumumkan satu lagi PT3. Okay. Takut tekan terpelantik ke dahi. Okey. PT3. Dan PT3 ini bukan peperiksaan pusat. Kena ingat, PT3 ni bukan macam PMR. Sini produk PT3 kan ni? Saya dulu SRP, kan? Sijil rendah pelajaran. Sijil. Dulu masa saya dulu tak lulus bahasa Melayu, tak lulus bahasa matematik, tak boleh sambung ke tingkatan 4. Kan? Tapi dah tukar tahun 88, dah tukar kepada PMR. Dan PMR itu bukan exam untuk persijilan. Ia hanya penilaian di peringkat menengah rendah. Kemudian 2014, 2013 kita masukkan PMR, kita tukar kepada PT3. Dan kena ingat, PT3 itu adalah komponen dalam PBS. Komponen dalam PBS. Kan? Bukan exam, central exam, bukan peperiksaan pusat. Kan? PT3 itu lembaga peperiksaan buat soalan, beberapa set soalan, masukkan dalam sistem, sekolah download. Ada beberapa sekolah yang sama instrumennya. Kan? Cek, lepas tu cikgu maki, cikgu bagi markah, cikgu laporkan. Okey, anda dapatlah result PT3 itu. Kan? Ini produk PT3. Kan? Tapi masyarakat tengok PT3 begitu penting juga. Kan? Macam UPSR juga. Maka ekoran daripada COVID dan sebagainya, masalah kita batalkan 20, 21, dan kita nampak pembatalan itu tak memberi kesan kepada kemajuan murid, maka kita masukkan 2022. Kan? Dan tak risau, sebab nak masuk UPSR, nak masuk asrama penuh, sekolah-sekolah terpilih, kita ada satu ujian dipanggil pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Kan? Ada PKSK. Jadi ini lebih kepada ujian summatif untuk kita melihat perkembangan murid sebagai checkpoint di sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, next. Ini punca kuasa. Nanti kalau anak-anak pergi sekolah nanti boleh tengok, ataupun kalau nak tengok juga boleh tengok dalam portal rasmi lembaga peperiksaan. Ada surat-surat pembatalan UPSR dan PT3. Okey, next. Ini tuan-tuan, ini anak-anak sekalian, menteri baru, kan? Fadlina Siddiq. Dan saya dah bagi taklimat kepada beliau berkaitan dengan PBS. Dan dia faham, kan? Dia faham. Dalam ada satu ruang bicara dan baru-baru ini dia menyatakan bahawa dia akan meneruskan dasar-dasar yang sedia ada dan tidak akan membuat dasar-dasar baru. Maksudnya PBS ini dasar lama yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 di sekolah rendah dan 2012 di sekolah menengah. Kita teruskan sahaja PBS ini dengan penambahbaikan. Sebab itu dia cakap beri ruang kepada PBS. Kan? Fadlina yakin dimensi baru sistem pendidikan terlaksana. Maksudnya ini satu agenda yang cukup penting bagi KPM untuk kita laksanakan. Dan alhamdulillah anak-anak sekalian akan turun ke sekolah bila minggu depan. Kena faham. Nanti makcik-makcik kat sekolah tu, bapak-bapak kat sekolah kita akan tanya. Kita panggil makcik-makcik lah kan. Kamu tahu apa yang masuk PBS? Jelaskan dia. Dia ada yang tak tahu lagi ni. Makcik-makcik kat sekolah, pakcik-pakcik kat sekolah tu. Berbuih dah mulut cakap kat dia. Tak faham-faham lagi. Kan? Okay, next. Ibu bapa perlu memberi ruang kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Kan? Apa maksud pentaksiran berasaskan sekolah? Cikgu yang terlibat secara langsung
dalam dia mengajar dan dia menguji, mentaksir dan menilai murid dan memberi pelaporan. Sebab cikgu lebih layak, kan? Kerana ia adalah penilaian menyeluruh, membolehkan sesi dialog antara ibu bapa dengan guru. Dia boleh laporkan terus perkembangan anak-anak dia. Okay, next. Pendidikan negara sudah lama berorientasikan peperiksaan. UPSR, PMR, SPM dan sebagainya. SPM, STAM, STPM kita kekalkan. Sebab ia adalah peperiksaan yang bertaraf CJ. Dan CJ, SPM kita, STAM dan sebagainya diterima oleh banyak negara. Tapi kita masukkan UPSR dan PT3 sebab dia bukan bertaraf CJ. Dia hanya ujian di peringkat sekolah, kan? Yang untuk menilai pencapaian murid, UPS sekolah rendah, PT3 menengah rendah. Itu saja. Ada nak tanya? Senyum je dulu. Okey, next. PBS, dialog yang paling baik dia kena laporkan, kan? Antara guru dengan murid. Dan kita nak tengok PBS ini, kita nak tengok aksu maju. Maksudnya kita nak tengok growth, perkembangan anak-anak kita di sekolah. Sebab itu pelajar ini ditunjukkan di SKP ke? Kan? Dalam di SKP itu ada TP1. Tahu TP? Tahap penguasaan 1 hingga 6. Kita tengok growth. Contoh, saya bagi contoh. Dalam satu mata pelajaran itu ada satu tajuk pen. Contohlah, tapi tak ada dalam silibus di Malaysia ni. Contoh, tajuk pen. Dan cikgu ajar pen tu apa, kan? Macam mana pen ini dibuat, materialnya apa, nak guna macam mana, nak simpan macam mana, kan? Kita ajar. Dan kita taksir anak-anak kita dengan tajuk itu. Macam-macam kaedah nak taksir. Ada cara secara verbal, secara lisan ditanya. Ada cikgu dia lukis pen di kertas, dia tanya apakah ini, apa kegunaan dan sebagainya, kan? So kita secara mudah kita tanya murid, ini apa? Pen. TP berapa tu kalau jawab macam tu? Sebab apa? Sebab dia tahu pen. Budak lain tanya, jawab, ini pen cikgu. Pen ini adalah alat untuk menulis, alat untuk tanda tangan, dokumen, dan bukan alat untuk mengorek telinga. Dia dapat TP apa? Kenapa dia dapat TP 2? Dia faham. Apa maksud faham? Dia boleh jelaskan apa yang dia tahu. Itu maksud faham, kan? Kalau dia tak boleh jelaskan, maksudnya dia tak faham, kan? TP3 dia tahu, faham, boleh buat, kan? Bukan bermakna pelajar itu kena buat pen, mati pula itu kena buat pen, kan? Dia boleh mengaplikasikan pen untuk kegunaan menulis. Apa lagi? Tanda tangan ke, ada pen yang digunakan untuk melukis, kan? Dia tahu, dia boleh guna pen. Satu hari cikgu, ayah dia bagi hadiah pen yang mahal sebab sempena birthday dia. Dia pergi sekolah, terjumpa kereta baru. Rupanya kereta baru tu kereta pengetua, guru besar. Dia tanda tangan kat pintu kereta pengetua tu. Dia dapat TP berapa? TP 3. TP berapa? Masih lagi TP 3. Sebab apa? Dia boleh mengaplikasikan. Cuma tempat dia tak betul. Dia tak dapat TP 4. Itu contoh. Okay? Itu contoh. Kan? Kita bentukkan dia punya standard prestasi ataupun tahap penguasaan macam itu. Kan? Kita nak tengok perkembangan. Boleh? Okey, saya akan jelaskan lebih detail tahap penguasaan ini. Okey, next. Saya nak beri jaminan kepada ibu bapa, beri ruang kepada PBS. Apa maksud tuan-tuan? Anak-anak, maksudnya ini satu penekanan kepada
semua rakyat Malaysia bahawa KPN akan dilaksanakan secara serius, kan, dalam PBS ini. Maka bakal-bakal guru ini kena faham apa itu PBS, kan? Okay, next. PBS menilai murid bukan sahaja berdasarkan pencapaian akademik, malah merangkumi pembangunan potensi diri, kan? Apa lagi? Psikomotor. Kalau kita tengok psikometrik, tengok kepada kecenderungan murid, minat, kan? Kekuatan. PBS juga memberi kebebasan otonomi atau kepada sekolah untuk melaksanakan pentaksiran. Okey, next. Okey. PBS sedia ada masih mempunyai ujian akhir. Yang ini ujian akhir dalam PBS. Yang ini sekolah dah download soalan. Dah download soalan. Soalan disediakan oleh guru yang dilantik oleh lembaga peperiksaan sebagai panel, sebagai penyumbang item. Dan untuk pengetahuan semua, sekarang lembaga peperiksaan telah menyediakan 80,000 instrumen. Apa maksud instrumen? Kertas soalan. Kertas soalan. Yang dalam instrumen itu ada berpuluh-puluh item soalan, kan? Dah 80,000, dan 80,000 itu akan dijana oleh lebih daripada 10,000 buah sekolah di Malaysia, kan? Sekolah rendah ada 7,779 buah sekolah. Saya ingat bilangan sekolah, kan? Sekolah menengah 2,452 buah sekolah. Sekolah bawah KPM, kan? Okey, sebenarnya pemansuhan UPSR dan PT3 ini satu peperiksaan yang kita kata yang agak besar, tetapi yang kita gantikan dengan ujian akhir akademik, sesi akademik ini adalah yang lebih detail lagi. Ditaksir mulai tahun 4, tahun 5, tahun 6, tingkat 1, 2 dan 3. Ikut silibus tahun semasa. Okay, next. Konsep pentaksiran, kan? Kita tengok. Dalam pentaksiran ada beberapa istilah yang perlu kita faham, kan? Pengujian. Kalau kita tengok situ, proses mentadbir instrumen atau alat pentaksiran mengikut prosedur. Pengujian. Kena ada alat, kena ada SOP. Okey. Cikgu pergi sekolah, saya panggil cikgu lah ni, kan? Senang. Cikgu pergi sekolah, cikgu nak taksir murid, nak uji murid, kena ada alatnya, kena ada kertas soalannya, kena ada instrumennya, kena ada senarai semaknya, kan? Kita nak ukur, nak uji. Pernah tak jumpa doktor, cikgu-cikgu, bakal cikgu ni jumpa doktor, doktor kata besok cikgu datang ke klinik ini pukul 8 pagi, kita akan ambil darah cikgu. Pernah? Pernah diambil darah ke? Pernah? Bukan dihisap darah. Dia kata, dan besok pukul 8 pagi datang, tapi cikgu kena puasa. Kena puasa itu adalah SOP, prosedur. Puasa mesti mula pukul berapa? Pukul 10 malam. Kan? Pukul 10 malam puasa. Okey, oleh kerana dah semangat nak ambil darah besok, bukan doktor kata 10 malam kena puasa. Tapi dah semangat pukul 8 malam tu dah mula puasa dah. Kan? Puasa ni makan tak boleh. Minum tak boleh, minum air manis tak boleh. Kalau minum air tu, air mineral boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi pukul 12 tak tidur lagi, pukul 1 pagi tak tidur lagi. Dahaga lah, kan? Pergi ke dapur, buka peti ais, ambil air, minum. Rupanya terminum air ketum. Kan? Terminum air ketum.
esok pagi pergi ambil darah. Okey, ambil darah. Sedut dengan picagari. Alat tu picagari. Kan? Kemudian doktor kata, okey, sampel darah ini cikgu hantar ke makmal sebelah. Untuk apa tu? Untuk pengukuran. Okey, ukur. Apabila sebut pengukuran, dia akan ada angka, ada nombor. Kan? Kita ukur tinggi, ada nombor tak? Berapa ratus cm? Kita ukur berat, ada nombor tak? Berapa kg? Kalau kita ukur pinggang, ada ukuran tak? Berapa? Bagi tahu. Kan? Ada ukuran, ada angka, ada nombor. Itu masuk pengukuran. Maka hantar ke sampel darah ke makmal, maka dikeluarkan nilai kandungan gula dalam darah. Katakanlah 4.2. Kandungan gula dalam darah 4.2 daripada ujian ini. Apa maksud 4.2? Dah dapat nilai itu, maka 4.2 tu nilai kandungan gula dalam darah itu. Pergi jumpa doktor. Doktor tengok, 4.2 ini cikgu sihat. Tidak ada kencing manis. Tidak ada diabetes, pradiabetik, tak ada. Kencing manis tak ada. Mungkin cikgu ni ada kencing kawan sahaja. Kan? Maksudnya sihat lah kan? Data 4.2 itu diperolehi sebab apa? Sebab malam tadi dia dah langgar satu prosedur, dia terminum air ketum. Kan? Kalau dia tak minum air ketum, mungkin bacaan darah itu, ukuran darah itu, kandungan gula dalam darah itu mungkin 6.0, 6.2, kan? Agak tinggi. Tapi dia melanggar prosedur, maka bacaannya rendah. Maka apabila bacaan rendah, maka penilaian juga jadi tak betul. Sebenarnya hakikatnya mungkin cikgu ini ada kencing manis, tapi dia melanggar. Rupanya minum air ketum itu boleh menurunkan kadar gula dalam darah. Cubalah minum air ketum. Kalau bukan macam tu. Tapi itu hakikatnya macam tu. Kan? Jadi mungkin selama ini dia ada kencing manis sebab dia terminum air ketum, menyebabkan bacaan gula dalam darah dia tak betul. Itu bahayanya dalam melaksanakan pentaksiran. Kalau tak ikut prosedur, akan melibatkan penilaiannya tak betul. Contoh, kalau dalam UPSR, kalau ada soalan bocor ataupun cikgu bagi jawapan, pelajar dapat A, grade A, maka grade A yang diperoleh itu tidak melambangkan kebolehan sebenar calon itu, sebab dia dah langgar prosedur, meniru dan sebagainya. Boleh faham tak? Begitu juga dengan PBD dalam PBS itu. Kalau cikgu bagi senang-senang saja, dia bagi TP3 lah. Kalau bagi TP1, patutnya budak ni TP1. Tapi kalau bagi TP1, ada pegawai yang datang mantau, payah nak jelaskan. Itu dah tak betul. Kan? Itu yang melanggar prosedur. Apabila langgar prosedur, kita bagi keputusan tak betul, penilaian tak betul, akan menyebabkan pelajar itu, produk kita bukan yang original, bukan yang autentik. Kan? Jadi kita tengok lagi. Next. Yang ini saya dah sebut tadi, sistem pentaksiran kebangsaan. Pentaksiran kebangsaan. Yang sebelah kiri itu adalah PBS. Kan? Yang sebelah kanan itu peperiksaan pusat. UPSR berada di sebelah peperiksaan pusat. UPSR di sebelah kanan. PT3 berada di mana? Siapa kata sebelah kanan angkat tangan? Sebelah kiri siapa angkat tangan? Angkat tangan nak tahu. Sebelah kanan? Sebelah kanan. Satu je. Sebelah kanan, sebelah kiri berada di mana? Yalah, berada di mana? Dalam 4 tu berada di mana? Okey. PT3 berada di sebelah kiri PBS. Dia kumpulan PBS.
Dan PT3 itu berada di atas kali itu, pentaksiran pusat. Kan? Pentaksiran pusat ini adalah tanggungjawab bersama lembaga peperiksaan dengan sekolah. Lembaga peperiksaan sediakan soalan, sediakan panduan perskoran, hantar ke sekolah, sekolah takbir, sekolah bagi markah, sekolah laporkan. Kan? PT3 berada di situ. Tapi disebabkan oleh PT3 dah dimansuhkan, masih ada lagi tak pentaksiran pusat di sekolah? Masih ada. Di peringkat tingkatan 4, tingkatan 5, kerja khusus. Amali sains, amali semua tu, projek dan sebagainya, itu adalah pentaksiran pusat. Masih ada. Jangan anggap pentaksiran pusat tak ada. Ada. Apa sahaja tugasan projek ke, amali ke, kerja khusus ke, tugasan lapangan ke, itu adalah pentaksiran pusat. Boleh faham? Dan dalam konteks sekarang ini, saya nak kongsikan pemerkasaan PBS adalah kita nak bagi penekanan PBD, psikometrik dan PAJSK. Yang itu. Okay, next. Yang inilah bilangan sekolah. Kan? Ini data ini yang dikemas kini sehingga 30 Jun. Kan? Bilangan guru, itulah 400,000, 416,000. Dan insyaAllah ni bakal-bakal guru ni akan menambahkan bilangan guru lah nanti, insyaAllah. Kan? Dan tugas anda sekalian adalah nak membimbing dan nak memastikan anak-anak kita yang bilangannya lebih daripada 5 juta untuk membangunkan potensi anak-anak kita nanti. Okey? Adik-adik kita di sekolah nanti. Ini untuk sekolah rendah ke? Bukan sekolah menengah. Sekolah rendah. Okey. Bilangan sekolah rendah tadi 779. Ini sebenarnya 779 bukan 778 Anda akan diposting ke sekolah inilah nanti. Kan? Okay, next. Okay, sebelum baik. Tengoklah. Bilangan guru lelaki dengan guru perempuan dalam dewan ini pun dah tahu. Kan? Guru perempuan lebih kurang 70% bilangannya. Kan? Lelaki lebih kurang 30% je. Tengok dewan ini pun dah tahu kan. Okey. Ini saya dah cerita. Tadi. Setiap yang hidup akan merasai mati. Begitu juga dengan perbezaan. Kan? UPSR dah tak ada, PMR dah tak ada, PT3 pun dah tak ada. Kan? Yang kita akan buat dalam PBS ini ialah ujian akhir sesi akademik. Kan? Okay, next. Ini tujuan kita buat PBS. Kan? Tujuan kita buat PBS, pertama sekali kita nak laporkan perkembangan anak-anak, adik-adik kita di sekolah itu. Kita nak laporkan setiap tahun. Kalau sebelum ini pelaporan rasmi di hujung tahun di sekolah rendah, iaitu tahun 6 dengan laporan UPSR. Kan? Tapi sekarang ini dengan ujian akhir dalam PBD akan dilaporkan setiap tahun. Tahun 4, 5, 6 di tahap 2 sekolah rendah. Okay? Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Kita akan laporkan pencapaian murid setiap tahun ataupun setiap tingkatan. Kita beri autonomi, kita beri kuasa, kita beri kebebasan kepada sekolah untuk menguruskan pentaksiran. Sebab itu dipanggil pentaksiran berasaskan sekolah. Kita bagi. Nak buat soalan, nak buat skema pemarkahan, nak guna kaedah pedagogi di sekolah, kita bagi kepercayaan sepenuhnya kepada sekolah, kepada guru untuk menguruskan pentaksiran ini. Dan kita iktiraf, KPM mengiktiraf peranan guru dalam mentaksir. Kan? Guru ada ijazah. Okay?
Ni bakal-bakal guru ni akan keluar dengan ijazah kan? Ijazah sarjana muda. InsyaAllah. Dan bakal-bakal guru ini mendapat pengiktirafan oleh kerajaan. So, kenapa kita tak percaya kepada guru untuk mentaksir murid? Dan dalam PBS kita buat penambah baik dalam instrumen, dalam kertas soalan, dalam sistem pengoperasian dan juga dalam pelaporan nanti. Saya jelaskan satu-satu. Okay, next. Ini yang kita nak tambah baik. PBD, pentaksiran bilik darjah. Kan? Pentaksiran bilik darjah, PAJSK dan psikometrik. Kita tengok next. Psikometri saya tak nak jelaskanlah kemudian okay. Next. Yang ini PBD. Ada dua kaedah pentaksiran yang besar dalam PBD, pentaksiran bilik darjah. Pertama di sebelah kiri itu formatif. Pentaksiran berterusan, formatif. Kan? Di mana contohnya ialah latihan harian. Cikgu bagi kerja rumah, cikgu bagi latihan buat dalam kelas. Kan? Cikgu dah ajar, cikgu bagi latihan, cikgu soal jawab. Itu formatif. Kan? Bagi tugasan mingguan, bagi kerja rumah, macam-macam lah. Soal jawab, ada kuis dan sebagainya. Betul? Itu adalah formatif. Kan? Yang formatif ini for learning. Pentaksiran untuk pembelajaran. For learning. Kita nak tengok perkembangan dia. Kita ajar, kita tanya, kita uji. Sejauh mana apa yang kita ajar itu pelajar dah menguasai. Kan? Kita nak tahu dia kuasai macam mana. Setakat tahu ke? Setakat faham ke? Tahu dan faham ke? Tahu faham boleh buat ke? Itu ada tahap penguasaan. Kan? Dan maka dilaporkan TP apa budak ini. Kan? Dan assessment as learning. Yang ini biasanya assessment as learning ini biasanya pentaksiran yang dibuat oleh murid itu. Dia ulang kaji sendiri, dia tahu kelemahan dia, dia belajar, dia uji diri. Kan? Lepas tu dia buat grouping dengan kawan-kawan dia as learning. Kan? Dia buat teka-teki dengan kawan dia, itu as learning. Kan? Sebelah itu summative. Summative ini adalah pentaksiran di hujung. Sama ada di hujung bulan, pertengahan tahun, akhir sesi, kan? Ataupun dibuat secara topikal, bab, tema dan sebagainya. Dan biasa yang cikgu buat di sekolah ialah peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun. Iaitu bulanan, pertengahan tahun, akhir tahun. Dan peperiksaan akhir tahun itu kita tukar nama kepada ujian akhir sesi akademik. Kan? Kenapa tak kekalkan nama peperiksaan akhir tahun? Agak-agak kenapa? Sebab sekarang ini kalender akademik ditukar kepada sesi 22-23. Sesi 22/23. Sebab itu kita tukar nama ujian akhir sesi. Akhir sesi masa di hujung, sesi kedua. Sekarang ni sesi akhir untuk 22-23 ialah pada Januari, Februari. Dan ujian ini akan dilaksanakan bila? Minggu depan. Sekarang ini sekolah sedang buat turun soalan untuk sesi akhir ujian akhir sesi akademik ini. Boleh faham? Ada nak tanya setakat ni? Boleh faham kan? Summative, formative. Kan? Dan dua-dua ini ada pelaporannya. Kan? Ada pelaporan. Formative pun ada, summative pun ada. Okey, tengok. Next. Dan kalau kita tengok Ogos tahun lepas, sekolah dah buat pelaporan formatif untuk yang sesi awal daripada Mac
2022 sehingga Ogos 22 dan dilaporkan pada Ogos atau September. Dan pelaporan formatif ini dibuat secara offline. Dibuat secara offline. Dan insya-Allah Februari nanti, next month, bulan depan, sekolah akan buat pelaporan akhir sesi akademik yang melibatkan ada formatif dan ada summative. Dibuat secara online. Online. Okay, next. Ujian akhir ni. Kita tengok. Next. Okay, ujian akhir. Ujian akhir seperti peperiksaan akhir tahun diuji secara bertulis untuk menguji kognitif berdasarkan akademik. Konten akademik. Mengukur kemahiran kognitif murid, apa yang dipelajari. Dan apa yang kita uji dalam ujian akhir ini adalah silibus tahun semasa. Kalau tahun 4 akan ada ujian akhir tahun 4, silibus tahun 4 saja. Di tahun 5, tahun 5 saja. Tahun 6, di tahun 6 saja. Kalau dulu UPSR tahun 4, tahun 5, tahun 6. Yang ini tak. Uji tahun semasa sahaja. Ini nak pergi sekolah rendah ni, Okey. Sekarang ini sekolah sedang buat penjanaan soalan ataupun instrumen daripada bank soalan. Bank soalan itu namanya APPI. Nanti cikgu bakal cikgu ni pergi sekolah. Cikgu senior kat sekolah sebut APPI itu apa? Adalah aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen. Itu bank soalan. Dalam bank soalan itu ada 80,000 instrumen. Sekolah rendah ada 5 subjek. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah. Kalau SJKC ada juga sejarah tapi dalam bahasa Cina. SJKT ada sejarah dalam bahasa Tamil. Dalam bank soalan. Cikgu jana instrumen itu muat turun dan cikgu perbanyakkan mengikut bilangan calon di sekolah. Katakanlah bahasa Melayu di sekolah calon tahun 4 ada 100 orang. Dia perbanyakkan tahun 4 untuk 100 bilangan 100 instrumen untuk calon. Pelaksanaan fleksibel. Lembaga peperiksaan bagi tempoh. Bagi tempoh daripada 2 Januari sehingga 8 Januari sekolah muat turun soalan ini. Daripada 9 Januari sehingga 20 Januari cikgu laksanakan ujian itu. Lembaga peperiksaan tidak menetapkan jadual, cuma tetapkan tempoh. Katakanlah 9 Januari nanti sekolah yang dekat ini sekolah apa? SKIPG. SKIPG pas 9 hari bulan ini dia nak buat bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sekolah lain yang terdekat sini apa? SK Maras. Ada SK Maras. SK Maras pada 9 hari bulan juga. Dia nak buat, tak nak buat bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dia nak buat sejarah, matematik. Boleh. Sebab apa? Sebab soalan yang di-download oleh sekolah berbeza antara sekolah dengan sekolah yang lain. Tak sama macam UPSR. UPSR satu set soalan itu sama untuk 400,000 calon. Tapi ujian akhir ini antara sekolah berbeza. Jika berlaku kebocoran soalan itu, kalau berlaku di SK Maras, SK IPG ni, SK IPG, tak tertidas. Sebab soalan yang berlainan. Jadi kita tahulah di sekolah yang bocor tu integriti cikgunya macam mana. Maksudnya kalau UPSR bocor,
Satu Malaysia kena buat ujian semula. Ini tak. Di sekolah berkenaan saja yang kena download soalan baru. Boleh? Nah, itu maksudnya pelaksanaannya fleksibel. Dan pelaporan tidak lagi digunakan macam UPSR, grade A, B, C itu tak ada. Dilaporkan dengan menggunakan tahap penguasaan. Okay? Tahap penguasaan. Nak tengok macam mana saya tunjukkan nanti. Okay, next. Okay, untuk sekolah rendah, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Untuk semua subjek, saya sebut tadi 5. Kan? 5 subjek itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah. 5 subjek ini soalannya disediakan oleh KPM, Lembaga Peperiksaan. Di sekolah rendah bukan 5 subjek saja yang diajar. Ada apa? Pendidikan Islam, ada moral, ada bahasa Arab, seni, muzik, RBT, ASK. Betul? Maka subjek-subjek ini soalannya disediakan oleh guru di sekolah. Boleh faham? Yang dalam bakat guru ini ada bahasa Melayu kan? Pendidikan Islam. Satu lagi? TESA. Semua akan terlibat nanti. Nanti bakat guru dalam dewan ini pergi ke sekolah. Masa itu sekolah dah buat. Minggu depan berapa bulan? 8, 9 tu sekolah dah buat ujian. Terlibat. Kan? Nanti akan tengok soalan itu macam mana. Okay? Boleh faham? Tetapi di sekolah rendah, di sekolah menengah, tingkatan 1, 2 dan 3, bakat guru dini kena tahu juga. KPM atau Lembaga Peperiksaan menyediakan soalan untuk 20 mata pelajaran. Kan? 20 mata pelajaran. Subjek-subjek yang soalannya disediakan oleh KPM ini adalah subjek seperti mana subjek PT3 ataupun di sekolah rendah subjek UPSR. Cuma ada penambahan ialah subjek sejarah. Kenapa sejarah dimasukkan? Sebab sejarah merupakan subjek keras dan ia merupakan subjek yang wajib lulus SPM. Untuk dapat CJ SPM mesti lulus sejarah. Biar anak-anak, adik-adik kita di sekolah, dia faham sejarah negara, dia faham sejarah diri, keluarga, kampung halaman dia. Dia tahu, dia faham. Lepas tu tengok filem Mak Kilau, semangat pula kan. Dulu kita mungkin kita sendiri pun tak ambil peran tentang sejarah negara kita, tentang perjuangan dulu, orang-orang dulu, sehingga negara kita sampai sekarang ni mungkin hasil daripada mereka lah, perjuangan mereka. Sebab itu kita nak kenal jati diri anak Malaysia. Sebab itu kita mewajibkan sejarah. Kan? Biar ada jati diri lah. Tengok sekali ini tengok macam Nepal je ni, tengok sekali macam Bangla je ni. Kita tak nak macam tu kan. Yang lebih teruk, ini jantan ke betina. Kan? Ada yang macam tu, jantina yang tidak disahkan. Kan? Tengok dalam IC lelaki, tapi tengok rupanya perempuan. Okay, next. Instrumennya. Okey, saya sebut tadi penjanaan instrumen adalah menggunakan APPI. Kan? Nanti pergi sekolah nanti ada 8 hari bulan. Ini akan ditempatkan di sekolah di sekitar Kuala Terengganu kan ni? Okey, 8 hari bulan nanti kalau sempat pergi awal di sekolah, ada sekolah-sekolah yang belum sempat download soalan 8 hari bulan ni kita benarkan Terengganu. Satu Terengganu akan muat turun soalan daripada APPI. Hari Ahad ni pergi sekolah cepat-cepat. Nak tengok, pergi jumpa setiap usaha peperiksaan tu, dia macam download soalan tu macam mana kan? Kalau dia bagilah, kalau dia bagi kan, dia muat turun. Okey. Dan kita bagi juga tarikh lain untuk dia muat turun peraturan pemarkahan. Apa maksud peraturan pemarkahan?
skema ataupun jawapan kepada soalan itu kan. Untuk sekolah menengah 20 mata pelajaran, untuk sekolah rendah 5 mata pelajaran, kan? Ujian bertulis sahaja. Kalau dalam PT3 dulu dia ada projek, ada kerja lapangan, ada kerja khusus. Kali ini tak ada. Jika ada kerja khusus, projek itu dilaksanakan dalam pentaksiran formatif tadi. Tidak dilaksanakan dalam ujian akhir. Boleh? Okey. Pentadbiran ditetapkan dan jadual tempoh itu ditetapkan oleh KPM, tetapi jadual ujian disediakan oleh sekolah. Oleh sekolah masing-masing. Kita bagi kebebasan dan autonomi kepada sekolah untuk menyusun jadual itu. Okay. Okay, next. Inilah subjek-subjek yang ditawarkan, soalannya disediakan oleh KPM untuk sekolah menengah. Okay. Daripada bahasa Melayu sampailah bahasa Semai. Bahasa Semai ini bahasa apa? Bahasa orang asli. Ada satu kelompok suku kaum asli Semai. Okay. Banyak di Perak dan di Perak. Okay. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris sampailah sejarah. Okay. Sains, geografi dan sebagainya lah. Bahasa Cina ada macam-macam. Okay, next. Ini sekolah rendah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah. Yang dalam ni bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Yang pendidikan Islam akan ada ujian akhir juga, tetapi disediakan oleh sekolah. Kan? Nanti tak perlu download, cikgu yang dah buat di sekolah. Okay. Next. Okay. Dan dilaporkan dalam menggunakan tahap penguasaan. Okay, next. Ni APPI ni kan, kita tengok APPI. APPI ini item disumbang oleh guru. Lembaga peperiksaan telah melatih dan melantik lebih kurang 10,000 orang guru. Bukan sikit-sikit tau, 10,000 orang guru untuk menyumbang item. Menyumbang item ni maksudnya kita latih, kita bagi tugasan kepada guru, dan dia hantar instrumen, menghantar item, menghantar soalan melalui aplikasi ini secara online. Kan? Dan guru tidak akan menghantar item sesuka hati, tetapi mengikut spek item, ataupun kita sebut JSI. Pernah dengar JSI? Jadual spesifikasi item. Jadual spesifikasi item. JSI ini disedut daripada JSU. Saya nak tanda whiteboard letak whiteboard depan. Boleh faham? JSU ini adalah untuk kita ataupun dipanggil plan ataupun surat beranak kepada instrumen. Boleh faham? Kemudian item itulah, berdasarkan JSI itulah item disumbangkan oleh guru dan dihantar secara online dan dikawal mutu oleh mungkin saya boleh nampak saya kan? Cikgu tak apa. Sebab kalau nak buat soalan, nak buat instrumen, GSU cukup penting. Kan? GSU cukup penting. Okay. Nampak hujung tak? Okey. JSU.
Letak belakang saya itu tak apa salah. Okey. JSU, jadual spesifikasi ujian. Okey. Saya buat secara template yang biasa. Okey. Okey, katakanlah satu mata pelajaran. Okey. Okey. Yang ini katakanlah tajuk. Tajuk. Katakanlah pendidikan Islam. Tajuk apa? Adab. Adab. Ulum. Adab. Dua. Al-Quran. Itu sunang tu. Apa lagi? Tauhid. Jawi. Cukuplah tu. Kan? Contoh macam tu kan? Ini senarai tajuk. Berapa tajuk untuk tahun 4 tu katakan? Tahun 4 senaraikan semua. Kalau 10 tajuk, 10. Kan? Ini konstruk. Konstruk apa? Konstruk biasanya kalau ujian akhir ini kita pakai belum lah. Kan dia nak ada 6 tu kan? Tapi kadang-kadang kita tak pakai, kita sesuaikan. Mungkin kita ambil solo ke macam-macam kan. Tapi biasa saya rasa ramai guna belum. Yang pertama ingat. Betul? Yang kedua faham. Yang ketiga aplikasi. 4 nilai. Nilai ni kampung saya ni. Lepas tu yang 6 ya. Yang ini jana idea. Apa dia panggil? Creating. Betul tak? Ni betul ke nilai? Analisis. Ini nilai. Nilai. Sini? Jana idea lah. Ataupun okey. Saya tunjuk ni cara lembaga peperiksaan buat JSU. Okey. Dalam ingat konstruk, ingat ada 3 aras. Kita bagi 3 lagi. Rendah, sederhana, tinggi. Rendah, sederhana, tinggi. Rendah, sederhana, tinggi. Boleh faham? Rendah, sederhana, tinggi. Macam mana sampailah yang paling tinggi. Yang rendah, sederhana, tinggi ni aras kesukaran soalan. Aras kesukaran bermaksud soalan itu susah ke, senang ke, ataupun rendah. Untuk makluman bakal-bakal guru sekalian, kaedah yang kita buat instrumen ialah nisbah RST 532. 50% soalan rendah. Satu instrumen tu 50% soalan rendah. Sebahagian besar calon boleh jawab. Kan? 30% soalan sederhana. 20% soalan aras tinggi. Apa maksud 50% ni rendah? Maksudnya jika dalam dewan ini katakanlah ada 200 calon. Contoh 200 calon. 50% ni maksudnya 50%. Bukan 50%. Maksud 60% calon dalam ini, lebih daripada 60% boleh jawab dengan betul soalan nombor 1. Jadi nombor 1 itu soalan aras rendah. Soalan aras tinggi, kurang daripada 40% calon menjawab dengan betul. Maka di antara ini sederhanalah. Okey.
Maka katakanlah adab. Kata kita buat soalan MCQ. MCQ tahu kan? Multiple. Okey. Katakanlah adab. Adab ini lebih kepada apa? Kita nak apa? Nak konstruk apa? Aplikasi. Untuk soalan rendah kan? Soalan apa? Tinggi. Kita tik satu soalan. Kan? Al-Quran. Ialah konstruk apa? Faham. Rendah sederhana. Jawi. Aplikasi lah kan? Katalah rendah. Kan? Jadi katakanlah 20 soalan, jumlahnya 20 item. 20 item. Daripada 20 item keseluruhan ini, 10 item adalah rendah. Okey. 6 soalan adalah sederhana, 4 soalan adalah tinggi. Boleh faham? Jadi kita tabur macam ni lah rendah. Kita bilang rendah tu apa? Itu taburan aras kesukaran. Boleh? Kami di lembaga peperiksaan, kami dah ada data ni. Rendah ni berapa? Sebab kami dah pretest. Kami pra-uji dulu soalan itu dan kami dapat data, maka kami pasang. Boleh? Maka dalam konteks ini, nampak tak tu? Instrumen dijana berdasarkan JSU. JSU inilah. JSU itu ada dalam APPR. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan JSI? JSI. JSI ini jadual spesifikasi item. Contohnya saya nak bagi pada Cikgu Alim, buat soalan adab. Tajuk ini, yang ini. Aplikasi aras tinggi. Maka kita akan hantar, pegawai akan hantar maklumat ini kepada Cikgu Alim. Tajuk adab. Tajuk apa? Tajuk tingkatan tahun 4 kan? Konstruk aplikasi. Lepas tu aras kesukaran tinggi. Jenis item MCQ. Ini adalah dipanggil sebagai GSI. Kan? Dan GSI ini hanya Cikgu Alim. Kan? Kemungkinan pegawai juga akan hantar pada Dr. Ros untuk buat tajuk ini. 2 orang yang buat soalan yang sama, tetapi mungkin sudut pandangan soalan tu berbeza. Kan? Mungkin Cikgu Alim buat adab apa ni? Adab menghormati guru. Contoh. Dr. Ros buat adab menghormati kawan. Tapi dalam konteks adab. Boleh faham tak? Jadi benda ini sama. Jadi beribu-ribu ada item tentang adab ini. Boleh faham? Mungkin soalan Cikgu Alim dapat oleh SK IPG. Soalan Dr. Ros mungkin dapat SK Maras. Macam tu. Kan? Sebab ada 10,000 penyumbang item. Jadi untuk tajuk ni mungkin beribu-ribu item ada. Jadi dia campur semua, terbentuklah instrumen. Ada 20 item dengan pelbagai tajuk, dengan pelbagai aras dan juga pelbagai konstruk. Boleh faham? Okey. Apa tak faham tanya balik. Okey. Ada pointer? Okey, kemudian apabila item disumbangkan berasaskan JSI lah. Ya, kita hantar kepada guru yang menyumbang item tu secara email. Dia buka email, dia tekan je terus masuk dalam sistem. Kan ada link dia kan. Buka sistem, dia sumbangkan item berdasarkan ini. Dan setiap item itu akan kita dah lantik panel
dipanggil berkepakaran. Maka panel itu akan tengok item betul tak, mengikut TSI yang dikehendaki, betul, konstruk betul tak, arah kesukaran betul tak, kan? Dia akan follow ini. Kalau betul, dia sahkan. Maka apabila sahkan, terus masuk item dalam APPI, item itu berkualiti tinggi lah. Kemudian sistem akan jana berdasarkan JSU, dan setiap sekolah yang jana dapat instrumen yang berbeza tetapi berasaskan JSU yang sama. Boleh? Okey. Next. Oh, tekan sini. Yang inilah lembaga peperiksaan. Nampak tak? Lembaga peperiksaan sediakan format, sediakan JSU. Penyumbang item ni guru. Penyumbang item ni guru. Dan item yang disumbangkan oleh guru dinilai oleh ketua penyumbang item ataupun panel tadi, disahkan, maka item itu masuk dalam APPI. Dan penyumbang item ini dan ketua penyumbang item itu akan dibayar. Bukan sumbang sebarang sumbang. Sumbang membarang keuangan. Okey. Jadi kalau nak jadi penyumbang item, bila-bila akan masuk ke sekolah sebagai guru yang tahun depan kita akan lantik. Kalau berminat belajar buat soalan betul-betul, setiap soalan akan dibayar. Berapa harganya? Agak lumayan jugalah. Tahun ni kita peruntukkan hampir 2 juta untuk beli soalan ini. Kan? Bukan soalan berjuta. Kalau berjuta dapat 2 juta, boleh berhenti jadi cikgu. Kan? Dan SU peperiksaan di sekolah, SU peperiksaan akan muat turun soalan itu. Kan? Muat turun soalan itu. Kalau sekolah rendah ada 5 tu dia akan muat turun 5 subjek. Ni kalau kita tengok prosesnya, tengok pembayaran dibuat untuk item yang telah disahkan. Kan? Dan kalau sempat, bakal guru ini pergi sekolah pada 8 hari bulan ini, setiausaha peperiksaan akan muat turun daripada aplikasi ini, akan dapat tengok ini. Setiausaha peperiksaan, inilah subjek-subjek yang dimuat turun. Kita tekan dia muat turun, tekan muat turun. Kan? Setakat ini lembaga peperiksaan menyediakan 80,000 instrumen, okay, untuk sekolah. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Untuk mengoperasikan ujian akhir ini, dalam PBD kita sediakan garis panduan ini. Dan garis panduan ini ada dalam portal. Nak tengok portal lembaga peperiksaan, pernah tengok tak? Pernah? Tak pernah? Belajar-belajarlah tengok. Tu saya dah bagi dia punya link. Kan? Ada semua dalam tu, kan? Okey. Dan peranan guru, kalau kita tengok JPN, okey, saya pergi kepada peranan sekolah lah. Peranan di sekolah. Okey. Pengetua guru besar dia akan terima. Hari ini kita akan keluarkan satu surat dipanggil SPI, surat perkeliling iktisas berkaitan PBS dan ujian akhir. Itu surat punca kuasa pelaksanaan hari ini dan akan disebarkan ke seluruh negara. Dan surat ini sekolah akan dapat hari ini, kan? Dan sebarkan, dia tunjuk kepada guru-guru. Dan kalau bakal guru di sini nak tengok petang nanti, boleh tengok dekat sini. Ada surat di portal kita. Okay? Surat. Okay? Kemudian guru besar akan buat jadual seperti yang sebut tadi, dan PKP, penolong kanan pentadbiran, dengan kerjasama setiausaha peperiksaan, dia muat turun instrumen. Okey, buat jadual, muat turun. Dan peranan setiausaha peperiksaan muat turun,
guru mata pelajaran makin kertas jawapan, laksanakan penyelarasan skor dan rekod. Okey. Apabila 9 hari bulan, sekolah buat ujian katakanlah sampai 20 hari bulan. Sebab banyak subjek. Katakanlah satu sekolah ada 10 subjek. Kan? Dia buat, kemudian kertas jawapan channel itu dia periksa, dapat markah. Okay, katakanlah bahasa Melayu, katakanlah dapat 70 markah. Makin dapat 70 markah, maka 70 markah itu dia akan buat penyelarasan. Apa penyelarasan? Maksudnya guru yang senior berada di sekolah itu, ketua panitia ke, akan tengok betul tak cikgu yang bagi markah ini. Kan? Oh, okay, dah betul lah. Dia bimbing cikgu, oh, betul. Okey, mungkin ada selisih markah, dia betulkan lah. Kan? Oh, betul, bagi 70. Maka dengan markah 70 ini, cikgu yang marking itu akan masukkan key in dalam sistem pelaporan. Dia panggil SPPB. Maka dengan 70 markah itu, sistem SPPB itu akan convert markah itu jadi tahap penguasaan. Bukan dia tukar kepada tahap penguasaan. Mungkin jadi TP 4 ke, TP 5 ke, kan? Itu bergantung kepada kita setting dalam sistem pengurusan dan pelaporan itulah. Okey, kita tengok lagi. Nah, yang ini jadualnya. Nampak belakang? Okey. Tak nampak? Tengok dalam ni. Kan? Daripada 2 hingga 8 muat turun. Kemudian dalam tempoh sehingga 20 hari bulan ini, sekolah akan buat ujian mulai 15 Januari sehingga 30 Mac cikgu akan masukkan dalam sistem. Kemungkinan kalau ada rezeki, bakal-bakal guru di sini akan diberi peluang oleh cikgu di sana untuk tolong dia key in markah dalam sistem. Mintalah dengan guru senior di sana nak belajar guna, kan? Tak. Kalau itu sikit makcik, aku panggil makcik kena lepang. Kak, okay, boleh tak saya bantu key in markah dalam, suka sangat. Cuba. Itu sebagai satu proses pembelajaran sebagai bakal guru, kan? Nak tengok sistem ini guna macam mana. Boleh? Berani minta? Berani, kan? Rasa tak payah minta? Main sini. Dapat ni. Kan? Pelaporan. Dalam pelaporan, yang sistem yang kita dah bangunkan, KPM bangunkan, sistem pengurusan pentaksiran bersepadu. Dia ada 13 modul pelaporan. Daripada pentaksiran prasekolah. Ada sini prasekolah, tak ada, kan? Ada. Ada, kan? Prasekolah. Pentaksiran bilik darjah. Yang saya cerita di sini, guru akan dia klik sini, PBD ni. Dia klik PBD, dia akan keluar ke sini. Okey. Tak nampak, tapi buat nampak. Okey. Template pelaporan PBD, pentaksiran pelaporan pentaksiran bilik darjah. Ada 2. Satu yang formatif. Ingat, saya nak tunjuk pada bakal guru ini, yang kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga adalah untuk formatif. Ingat tak formatif yang saya sebut tadi? Cikgu bagi kerja rumah, cikgu bagi latihan, cikgu bersoal jawab. Kan? Contoh dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada berapa kemahiran? 3. Cuba sebut. Siapa kata 3 tadi? Siapa? Cuba sebut. 3 apa dah? 3? 5? Yang mana satu ni? Siapa kata 5 angkat tangan? Ada 4. Membaca, menulis, bertutur, mendengar. Yang satu lagi 5 ada apa dia? Mengumpat.
Mengumpat itu yang kelima tu. Tak ada lampak je. Ingat, membaca, menulis, mendengar, bertutur. Jadi fikir apa lima tu? Mengumpat tu. Okey. Dalam formatif, semua konstruk, semua kemahiran kita uji. Contoh, dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris pun sama. Siapa cikgu bahasa Inggeris yang datang kat sini? Bahasa Inggeris? Kenapa takut sangat? Saya bukan tenang orang pun nak tahu je. Bahasa Inggeris? Okey, dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu sama. Okey, kita nak tengok pelajar itu boleh bertutur. Kalau cikgu pergi sekolah dalam bahasa Melayu, cikgu buat macam mana nak tengok budak itu boleh bertutur? Ada cikgu bahasa Melayu? Cikgu bahasa apa? Ustazah? Mana bahasa Melayu? Tak mengaku? Macam mana kita nak tengok budak itu boleh bertutur macam mana? Ya, nak macam mana? Adakah perlu panggil bangun diri saya nak apa nama awak boleh? Boleh. Sebenarnya pelbagai kaedah kita boleh tengok pelajar itu boleh bercakap. Kadang-kadang kita buat secara formal itu yang menyebabkan pelajar takut. Contohnya ini juga. Saya suruh bercakap pun tak nak. Saya tanya pun tak nak jawab. Betul tak? Tetapi saya tahu anda semua boleh bercakap. Macam mana saya tahu? Sebab awak boleh bercakap dengan kawan-kawan awak tu. Nah, boleh bercakap dengan bukti awak boleh bercakap. Kalau nak confirm lagi tanya. Pergi kat dia. Nama apa? Nama Rohisan. Kan? Nama Rohisan. Bapak kerja apa? Bapak kerja NGO. Oh, NGO. NGO tu apa? Loreh getah orang. Kan? Apa maknanya dia boleh bercakap? Bukan saja boleh bercakap, tapi boleh menggunakan akronim kan tu. Nak sahkan lagi, tanya lagi. Mak kerja apa? Mak kerja JRO. Terkejut cikgu, JRO. Dia, JRO apa tu? Gunting rambut orang. Kan? Apa maksud? Dia, evidence pelajar boleh bercakap je lah. Murid itu sendiri. Kan? Dalam pendidikan Islam, mana ustaz, ustazah? Ni ustazah. Ustazah. Betul. Kita dah ajar ambil wudu. Kita tunjuk dalam video mengajar macam-macam. Tetapi kita nak tengok pelajar itu boleh ambil wudu dengan betul macam mana? Dia nak amali macam mana? Adakah kita tanya, okey, ambil wudu, aku nak tengok. Kena buat macam tu kan? Tak perlu. Kita bawa pergi surau. Okay, hari ni kita solat Zuhur berjumaah. Nak solat duha ke apa kan? Ustazah tengoklah. Budak ni betul lah ambil wudu seperti yang aku ajar dalam hati kita kan? Betul lah. Kalau dah betul itu, kita boleh bagi TV tak? Boleh. Tak perlulah, okey. Saya nak ambil video, awak ambil wudu dengan betul. Jangan buat macam tu. Patut pelajar itu dah boleh ambil dengan betul, tapi kita buat video dia kan? Dia terkejut, tak jadi. Tak autentik. Kan? Kalau dia tak betul, kita boleh ajar. Okey, salahkan gitu. Kena, kalau nak basuh siku sampai ujung, kena ratakan air kan? Kena bagi tahu. Itulah autentiknya dalam pentafsiran. Boleh? Maka apa yang kita ajar, apa yang kita tafsir, itu kita masukkan dalam TP. Di formatif. Kita masuk TP berapa yang sesuai? Terserah kepada cikgu lah, cikgu lebih tahu. Kita masuk TP je, ada deskriptor, ada huraian kepada TP itu. Dan huraian ini cikgu tak perlu type. Sistem akan bagi, kita bagi TP, terus sistem bagi huraian, deskriptor. Kan? Kata bahasa Melayu. Kemudian yang saya sebut tadi, dah makin untuk ujian akhir, cikgu masuk 70 markah.
Apabila kita enter je, dia akan masuk dengan 70 markah itu akan convert kepada TP. Maka katalah TP apa, TP 6 ke TP 5, sistem akan bagi deskriptor kepada TP itu. Dia menjelaskan apa yang budak ini capai, apa yang budak ini dah boleh daripada hasil ujian itu, dia jelaskan di situ. Kan? Kemudian ulasan guru, kolomnya ke bawah tu ke-6. Ulasan guru mata pelajaran. Kalau cikgu tengok TP 5, TP 6 ni budaknya okey ke lemah ke sederhana? Hebat tu tinggi lah kan. Cikgu tekan tinggi, sistem akan kemukakan drop box. Dia akan bagi 10 cadangan ulasan guru. Jadi cikgu pilih daripada 10 yang cemerlang itu, yang baik itu, pilih yang sesuai dengan budak itu. Pilih. Jika daripada 10 yang diberi itu langsung tak ada yang berkenan di hati, maka cikgu boleh edit. Cikgu boleh edit ikut suka cikgu. Cikgu nak buat tahniah, langkah kau lah boleh. Di masa sekolah kita dulu kan, guru kelas bagi apa ulasan tu? Kalau nombor 1, tahniah, tingkatkan usaha. Nombor 2, lipat gandakan usaha. Nombor 3, usaha lagi. Nombor 4, habis hadiah. Tanya kawan, kau buat apa nombor 4? Kan? Tak sempat buat sekolah, nak buat nombor 40, buat kat rumah. Cikgu perempuan ni buat kat rumah. Suami tengok, ini apa ni? Kerja nak buat laporan. Suami kata, ini kerja sekolah, buat kat sekolah lah. Ni di rumah, buat kerja rumah. Marah kat suami, kita luahkan kepada lantak kau lah. Tetapi apa yang kita buat masa saya dululah, masa saya jadi murid dulu, ibu bapa terima je, kan? Tetapi sekarang kita nak, sistem ini nak memudahkan guru. Cikgu klik je, kan? Dan usaha murid, kita bagi kepercayaan kepada cikgu untuk tengok usaha murid. Daripada katakanlah yang ujian yang akhir ni, daripada bulan 9 tahun lepas sehingga bulan 1 ni, sepanjang pembelajaran itu sejauh mana usaha murid dalam pembelajaran, cikgu bagi latihan, dia buat tak? Ada kesungguhan tak? Ada ulang kaji di rumah tak? Melawan guru tak? Kalau semua cikgu arah dia patuh dan sebagainya, ada dedikasi, ada usaha, maka cikgu boleh bagi tinggi. Macam ni. Kalau tinggi, murid menunjukkan daya usaha yang tinggi dan mampu berdikari. Kalau rendah apa ni? Murid kurang daya usaha. Sampai tahap tu kita bagi kepercayaan kepada guru untuk meletakkan murid ini di mana. Besar tanggungjawab cikgu. KPM bagi otonomi kepada cikgu untuk buat pelaporan ini. Sebab cikgu berdepan hari-hari dengan murid. Berbanggalah anda diberi tanggungjawab sebagai guru, bahkan diberi tanggungjawab sebagai guru untuk membangunkan anak bangsa kita, kan? Dan pelaporan ini, sebelum ini di sekolah PPD minta laporan akhir tahun macam mana, pertengahan tahun macam mana. Mulai sesi ini KPN tidak benarkan JPN PPD dapat laporan daripada sekolah. Sebab pengalaman yang lepas-lepas, PPD, JPN tekan sekolah. Dia kata apa? Dalam PPD, contohlah PPD Kuala Terengganu ini minima mesti TP3. Betul ke macam tu? Tak boleh. Nomor pelajar ada yang TP1, ada yang TP2, ada yang TP6. Tidak semua murid hebat, kan? Ada yang tak hebat. So kalau kita bagi semua TP3, cikgu dah menipu di sini. Menipu jawapannya apa? Kesannya tak ada integriti. Kalau menipu itu bertobatlah cikgu lah, kan? Dosa besar, kan? Ini tak stop, kan?
Okey. Ini saya nak tunjukkan apa yang berlaku lah. Kita tahu, kita ada data, cikgu bertindak betul atau tidak, kan? Contoh macam ni. Biasanya normal 400,000 calon, satu kohort tu 400,000. Satu Malaysia 405,000 lebih kurang macam itulah. Tahun 4 400,000, tahun 5 400,000, tahun 6 400,000 calon satu Malaysia. Lebih kurang macam tu. Ini 4 calon, jumlah calon 400,000 kan. Ini markah contohlah. Biasa nomornya macam ini, kan? Sedar tak UPSR ke SPM ke ia dapat A plus atau betul-betul kering ke cemerlang di sini 2% je. 2% je daripada 400,000 tu. Yang 2% ini nak masuk asrama penuh pun tak muat, sebab asrama dah penuh. Kan? Yang banyak ni, yang banyak sederhana ni. Yang gagal pun banyak juga. Yang biasa ni je. Jadi mungkin di sinilah TP3, TP4, TP5. Ni mungkin TP1, TP2, TP5 ataupun TP6. Macam tu je. Nomornya macam tu. Okay? Nomornya macam tu. Memang ada manusia yang lemah. Allah dah jadikan macam tu. Kalau Malaysia ni semua cemerlang, huru-hara Malaysia. Betul tak? Huru-hara Malaysia. Tak ada tempat nak masuk. Penuh IPG, semua degri. Semua dia dapat. SPM dapat 12A. 400,000 dapat 12A. Nak masuk IPG semua. Betul tak? Nak semua nak jadi cikgu. Tapi siapa nak jadi polis? Siapa nak jadi nelayan? Allah dah cantik dah jadikan kita manusia ni memerlukan antara satu sama lain. Jadi kalau semua DP3 ni pembohong lah. Takkan grafnya jadi macam ni. Betul tak? Alhamdulillah. Tak, takkan graf jadi macam tu. Tak pernah ada graf macam ni. Tiba-tiba terus DP3. Ni, dan saya tak tengok biasanya satu lagi yang cikgu biasa marking. Ini 100 markah. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampailah 100. Cikgu mempunyai darjah pemberi syafaat yang cukup tinggi. Macam mana? Pendidikan Islam kan? Contoh, cantik je. Daripada 0, 10 markah, 20, 30 kan? Sampai 38, 39 dia turun. 40 zup naik. Lepas tu dia turun balik 30, 49 zup naik. Dia macam. Apa maksud ni? Apa maksud? Cikgu mempunyai bagi markah kesian yang cukup banyak. Katalah budak itu dapat 39 markah. Takkan tak boleh bagi tolong tu satu markah je. Kan? Satu markah je. Dia dapat 39. Bagi satu markah. Jadi 40. Sebab tu 40 dia naik. Zup. Bukan seorang cikgu. Kalau seorang cikgu ada marking 100 orang. Kalau 10,000 orang cikgu 100,000. Kadang-kadang dia nak boleh naik berapa puluh ribu. Ini penting cikgu. Dalam pentaksiran tidak ada istilah bonus, tidak ada istilah markah percuma. Sebab dalam pentaksiran dia nak discriminate calon. Untuk kita nak bezakan antara pelajar menguasai atau tidak menguasai. Begitu juga kalau kita buat soalan. Daripada 20 soalan itu, adalah satu MCQ itu
Patutnya jawapan satu je, A je. Tapi kita baca betul-betul, A boleh jadi jawapan, B pun boleh jadi jawapan, C pun boleh jadi jawapan. Patut jawapan A. Jadi pelajar kata B pun betul jawapan, C pun betul juga. So kita nak buat macam ni. Kita bagi markah bonus sebelum ni kan? Semua bagi, tak boleh. Sebab maka soalan itu kita masukkan soalan itu. Jadi daripada 20 jadi 19. 19 per 19 lah. Kalau kita bagi juga maksudnya dia tak membezakan upaya murid. Kan? Soalan lazim. Apa yang diukur dalam ujian akhir yang minggu depan ini? Iaitu mengukur elemen kognitif melalui ujian bertulis. Kan? Okay. Yang kedua, adakah soalan ujian akhir sesi akademik bagi SJKC dan SJKT dibina dalam bahasa ibunda? Kalau bahasa Melayu, soalan dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris lah. Tetapi sejarah diajar dalam bahasa Cina, ada soalan dalam bahasa Cina. Kan? Tapi matematik, sains ada dua bahasa. Adakah JSU disediakan bagi setiap mata pelajaran? Ya. Tetapi JSU cikgu tak nampak dalam tu, tak nampak dalam APPI. Tetapi pemasangan soalan berdasarkan JSU. Adakah KPN akan menyediakan instrumen pentaksiran bagi pertengahan tahun dengan sesi akademik? Tak. KPN hanya sediakan soalan untuk ujian akhir sahaja. Adakah ujian akhir sesi akademik menjurus ke pembelajaran berorientasikan peperiksaan, exam oriented? Tidak. Ujian akhir ini seperti peperiksaan akhir tahun. Cuma KPM bantu menyediakan soalan yang standard. Itu saja. Lepas tu cikgu marking, cikgu bagi markah, cikgu lapor. Kan? Itu dipanggil BBD. Ya, pentaksiran bilik belajar. Sebab memang ada. Tidak kerana bersifat summative dalam BBD. Kan? Masa kita belajar pun dulu ada. Saya belajar pun dulu ada. Kan? Mengapa KPM menyediakan instrumen pentaksiran bagi 5 mata pelajaran? Saya dah sebut tadi. Sejarah kenapa ada? Okay. Sebab di sekolah menengah 4M tu, kan? Membaca, menulis, mengira dan menakul ni sebenarnya itu hasrat kita. Dengan 5 atau 4 mata pelajaran itu sudah cukup. Tapi mata pelajaran lain kita bagi kat sekolah. Kita bagi otonomi kat sekolah untuk membangunkan soalan dan mengadakan ujian. Bukan subjek itu tak penting, penting. Tapi kita bagi kepercayaan kepada sekolah. Okey, ujian akhir tidak melibatkan kerja khusus. Dan kalau ada kerja khusus dalam pentaksiran penterusan atau formatif. Adakah tahap penguasaan murid bagi satu pelajaran itu bergantung kepada ujian akhir? Tak. Okey. Ini yang saya nak tunjukkan tadi. Okey, ini pelaporan yang akan cikgu sediakan melalui SPPB. Dan pelaporannya dalam satu helaian, dalam satu sheet ni, satu halaman ini ada 2. Satu formatif, satu ujian akhir. Okay? Yang mana penting, sama-sama penting. Tidak, kita tak boleh tengok. Mungkin katalah formatif, mungkin dia dapat TP3. Mungkin ujian akhir dapat TP6. Ada kemungkinan tak? Ada. Sebab ada budak yang dia suka study seorang-seorang. Dia baca, dia study, buat kajian seminggu, dia study seminggu, kemudian masuk dewan peperiksaan, dia boleh jawab, dapat TP6. Yang hari-hari ni cikgu buat ni, dia buat tak tahu je, dia banyak main je, banyak bergurau je, dia tak bagi fokus kepada cikgu mengajar, mungkin dia dapat TP3. Ada kemungkinan macam tu, kan? Sebab itu, kalau ibu bapa tanya, mana lebih penting? Sama-sama penting. Dan result ini kita akan bagi, kita hasrat kita boleh bagi secara online kepada ibu bapa.
Ibu bapa boleh melalui akses sistem ini, dia tengok. Dia masukkan nombor IC ataupun nombor MyKid anak dia, dapat result anak dia. Kita tak benarkan dia akses dengan nombor kad pengenalan bapa dia. Sebab apa? Sebab kalau akses dengan nombor kad pengenalan bapa, ramai anak yang gaduh. Mak kata, aku ada 3 je, tapi ni 5 ni, 2 ni daripada mana? Kita tak bagi. Kan? Anda tahu, cek isteri cikgu Ali cek, anak aku 2 je, ni 3 ni bagaimana nak? Perang saudara lah kan? Okay. Boleh kan? Kalau tidak, tidur dalam kemah lah musim hujan ni. Okey, perlu tak ujian percubaan untuk JAK? Tak perlu. Jangan menyusahkan cikgu. Ini bukan peperiksaan pusat. Kan? Ini peperiksaan akhir tahun. Takkan ada percubaan ujian akhir tahun. Kami dah bagi warning kepada sekolah-sekolah, jangan buat. Jangan tambah beban guru. Cikgu kata cikgu mengungut, penat. Cikgu sendiri yang memenatkan cikgu. KPM tak suruh pun buat ujian, dia buat. Lepas tu majlis peperiksaan, Majlis Pengetua Malaysia MPSN buat jumlah soalan kat sekolah supaya buat ujian percubaan. Majlis guru besar pun macam tu juga. Saya pergi satu negeri tu, ini yang memenatkan guru, kena makin tu lagi. Lepas tu nak makin ujian akhir lagi. Dah buat pentaksiran yang formatif tu dah cukup. Yang ini sekali je untuk ujian akhir. Tak perlu kan? Ini saya rasa tuan-tuan tak perlu tahu lah. Okey, setakat ni ada nak tanya? Okey. Nama? Salam. Ya. Okey. Apa bunyi itu? Dia pelaporan juga untuk pentaksiran diri assessment S ini. Tapi manakah mereka membuat secara sendiri dan secara bersamaan, dan macam mana kita nak dapat laporan itu? Okey. Sebenarnya kalau dia buat sendiri itu, sebenarnya kita tak perlu sediakan instrumen. Yang perlu kita sediakan ni learning, macam kita bagi tugasan atau itu kita. Tetapi S-learning yang kendiri dan rakan sebaya itu sebenarnya inisiatif sendiri. Dia tahu kelemahan dia di mana, dia study, dia buat latihan. Itu maksudnya. Kan? Dan itu biasanya dia buat rakan sebaya. Siapa yang mentaksir dia? Rakan dia. Tetapi kita boleh nak semak. Mungkin daripada kerja-kerja dia yang kita tak minta, boleh. Itu maksudnya. Tidak wajib. Yang ada pelaporan keseluruhan formatif itu. Kita dah bagi latihan macam-macam. Kerja rumah bagi, kuis bagi, soal jawab dalam kelas bagi. Tapi kita rumuskan keseluruhan daripada bulan 9 sampai bulan 1. Budak ni sejauh mana dia dalam bahasa Inggeris kan? Sejauh mana dia kuasai? Tengok dia TP4, apa maksud TP4 tu? Dia boleh bercakap, dia boleh menulis dengan baik. Bagilah TP4. Maksudnya nak bagi TP tu rumusan keseluruhan dalam tempoh 6 bulan tu. Bukan kita bagi pelaporan, S-learning macam ni, for-learning macam ni, tak. Boleh faham tak maksud saya? Jangan risau itu. Kan? Kita rumus keseluruhan budak ini berada di mana, kita bagi TP. Itu maksudnya. Tapi kalau cikgu boleh bagi tu, hebatlah. Tapi kami tak minta, KPM tak minta macam tu. Okey tadi? Ya. Dan yang penting adalah tak boleh tetapkan 3 minggu
berapa. Tak boleh. Tapi kalau macam tu, apa nak menunjukkan yang bahawa kita cuba untuk menaikkan. Okey. Faham. Okey. Maksudnya kita tak nak ada manipulasi data. Faham tak? Manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu, sedangkan sekolah kita bagi otonomi untuk membangunkan murid. Contoh, dalam pelaporan formatif pertengahan tahun yang bulan Ogos, bulan September dulu, kita tahu budak ni lemahnya di mana. Inilah tahap penguasaannya. Mungkin TP2. Jadi untuk akhir tahun ni kita buat bagi latihan, mengajar dengan pelbagai kaedah. Kita nak pastikan bahawa dia meningkat. Hasil usaha kita dia sampai TP5. Itu maksudnya. Dan bukan tak boleh dia, cuma PPD JPN akan ambil data yang dah siap secara online. Dia tak boleh minta daripada sekolah. Itu maksud. Kan? Dia boleh. Dan PPD, tugas PPD ialah bukan menekan sekolah, bukan suruh manipulasi data, tetapi dia bantu sekolah untuk meningkatkan upaya murid, bantu guru. Sebab kena faham, sebelum ini cikgu-cikgu tertekan, kami dah bagi TP2, memang itulah yang sepatutnya pelajar kuasai, TP2. Tapi kami diminta ubah TP3. Sebab itu KPI minimal mesti TP3. Itu yang berlaku. Jadi kami pergi ke sekolah-sekolah tertentu ada dua data. Satu data yang betul, satu data lagi yang diubah semua untuk hantar kepada PPD. Itu kita tak nak. Faham tak? Jadi apabila data cantik dihantar PPD, hantar pada KPM, jadi KPM tengok, okey. Maka apabila okey, kami anggap semua cikgu hebat, semua murid hebat, tak perlu ada intervensi. Begitu juga dengan Linus. Sebelum ini pernah dengar Linus? Linus banyak masalah. Apa masalah? Banyak sekolah bagi laporan calon 100% menguasai Linus sekolah itu. 95% menguasai Linus. Tapi apabila kita pergi sekolah yang 100% tu, ramai yang tak boleh baca, ramai yang tak tahu nombor. Adakah 100% menguasai Linus? Apabila kita tanya kenapa membuat laporan 100%, 100%, dia kata kami diarah macam tu. Apa maknanya? Jadi kami dapat data, KPI dapat data macam tu, kami okey lah. Jadi kalau kami buat, bukan buat penguatan, buat dasar, buat apa, buat silibus, kalau tinggi, berdasarkan data-data tu, salah siapa? KPI bukan salah. Lepas tu ada Cikgu Fadli juga bayang, kata soalan susah sebagainya. Habis tu yang nak kuasai ini 100% tu macam mana? Itulah yang kita tak nak. Kita hantar ke, dia minta dia manipulate tu, kita tak nak. Bukan semua PPD lah macam tu, kan? Tapi benda-benda macam ini yang menyebabkan kami di kementerian tak dapat terima data yang betul. Jadi nak buat dasar, apabila data yang tak betul, penilaian yang tak betul, dasar pun tak betul. Kesan daripada apa masuk pentaksiran tadi kan, tak ikut prosedur, langgar prosedur, kesannya bangsanya murid lah, kan? Ada lagi? Boleh faham? Alhamdulillah. Ada lagi? Ustaz, ada? Memang hebat lah. Ada tak faham? Boleh kan? Yang penting apabila pergi sekolah, bakal-bakal guru ini kena tahu komponen PBS. Saya ulangi, PBS ada 4. Ada 4. Satu, pentaksiran pusat. Dia pentaksiran pusat. Pentaksiran pusat ini di sekolah rendah tu tak ada. Tetapi elemen pentaksiran pusat ada dalam PPD, iaitu ujian akhir. Ujian akhir, kan? Di mana KPM sediakan soalan, KPM sediakan peraturan pemarkahan dan dia punya garis panduan. Itu elemen dia. Tetapi dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah. Kita bagi kepercayaan kepada sekolah. Yang kedua, seterusnya psikometrik.
Dan yang keempat, PAJSK. Itu 4 komponen dalam PBS. Kan? Dan nak masuk asrama penuh, saya dah sebut tadi kan, PKSK kan. Okey. Dan kita nak channel murid, bukan hanya bergantung kepada PBD je. Kita tengok juga psikometri. Psikometri ini kita tengok kepada kecenderungan. Contoh, di sekolah rendah ada ujian psikometri ni tahun 4, tahun 5, tahun 6. Setiap tahun ada. Dan diuruskan oleh guru kaunseling. Kalian pernah jadi guru kaunseling kan? Ada kecenderungan. Kecenderungan ni contoh minat kerjaya. Minat kerjaya. Saya pernah borak dengan seorang parent yang bekerja di satu syarikat multinasional, saya tak sebutlah syarikat tu. Dia kata, saya Tuan Haji pernah terlibat dalam pengambilan staf baru syarikat kami. Tanya macam mana nak ambil pekerja baru? Kami buat ujian psikometri. Kami tengok minat kerjaya dia. Kalau result calon itu lebih kepada enterprising, kan? Enterprising, maka dia tak ambil pekerja yang enterprising. Sebab apa? Saya tanya. Sebab enterprising ini, ia lebih nak jadi ketua. Dia boleh mempengaruhi orang lain. Kan? Dia boleh mempengaruhi orang lain. Jadi, dia masuk, dia bukan nak jadi pekerja yang dedikasi, tetapi dia mengarahkan orang lain. Dia nak jadi ketua. Kami tak ambil yang calon macam tu. So, tuan nak ambil calon yang macam mana? Kami ambil calon yang minat kerjayanya ialah realistik. Tahu realistik? Bekerja menggunakan peralatan komputer ke mesin ke apa macam tu. Ataupun kami ambil pekerja calon yang konvensional. Konvensional ni pekerja mengikut peraturan, mengikut SOP. Macam orang kerja bank, kena ada peraturan dan sebagainya. Oh macam tu. Dia akan ambil macam tu. Yang itu contoh result psikometri. Dan kalau calon misalnya minat kepada aliran sains nak masuk sekolah menengah, biasanya budak itu resultnya ialah investigatif. Lebih kepada penyiasatan, lebih kepada kajian. Result sainsnya okey, result matematiknya okey, maka kita channelkan lah. Itu ada kaitan antara 4 komponen itu. Jadi saya rasa ramai dalam ni tak kahwin lagi kan. Jadi kalau nak cari bakal suami ataupun bakal isteri, buatlah ujian psikometri. Betul. Betul, mintalah ambil pergi kat sekolah nanti, mintalah dengan cikgu kaunseling, ambil yang track personality dan minat kerjanya. Kalau calon isteri, ni yang lagi, kalau buat ujian untuk calon isteri, kalau resultnya enterprising, kalau minat juga yang tu, awak akan jadi queen control. Dia jadi gitu. Kan? Kalau resultnya konvensional, okey, aku. Begitu jugalah. Kan? Kalau perempuan nak menguasai keluarga, carilah yang realistik atau konvensional, jangan suami. Cikgu Anil pun boleh buat sekali lagi sebab ada peluang lagi untuk kahwin. Tambah. Okey, ada nak tanya setakat tu? Saya rasa setakat itu dulu. Mungkin ada pun soalan. Ada lagi? Jangan malu. Jangan malu. Faham dah? Faham kan? Okey. Kalau faham, alhamdulillah. Saya kalau nak cakap dalam pun sebab masa tak mencukupi sebenarnya. Kan? Tapi banyak lagi PBS ini, poverty, samti dan sebagainya. Kan? Dan yang penting dalam melaksanakan PBS dan PPD ini perlu kepada integriti. Cukup penting. Kalau kita laporkan benda yang tak betul, kita tipu ibu bapa. Ibu bapa memanglah dia nak anak result tinggi. Tetapi kita kemampuan dia sebenar. Ada seorang pensyarah, saya pernah pensyarah USM, saya berborak dengan dia. Dia kata saya ada anak di sekolah rendah.
Tapi saya rasa sejak pelaksanaan PBS ni, saya rasa terbeban sebagai seorang bapa. Saya kata, kenapa doktor? Seorang ustazah di sekolah anak saya bagi satu checklist senarai semak untuk taksir anak dia dekat rumah. Ustazah pendidikan Islam. Dia kata, anak saya bangun je, saya kena perhatikan. Solat subuh tak? Boleh ambil wuduk dengan betul tak? Boleh ambil solat menepati waktu tak? Ada tumakninah tak? Cukup tak rukun solat tu 13 tu? Betul tak tajwid yang buat Quran? Okey. Sebenarnya dalam pelaksanaan PBS, dua pihak cukup penting. Satu, guru di sekolah. Yang kedua, ibu bapa di rumah. Dan murid yang berada di sekolah tak lama, 5 ataupun 6 jam sehari. Yang berada di rumah tu lebih lama. Sebab itu apabila kita bagi result pentaksiran, pelaporan pentaksiran, ibu bapa akan compare. Kalau kita bagi, anak tuan ni tak boleh baca Quran, dia tahu, oh gitulah, anak saya mengakak-akak lagi baca Quran, kan? Tajwid pun tak betul. Jadi kalau kita bagi tipi 6, dia kata lega, sebenarnya anak aku tak faham pun, tak tahu pun. Itu maksud. Begitu juga dengan bahasa, kan? Bahasa Melayu, cara dia bercakap dengan mak ayah macam mana, cakap dengan guru macam mana. Buat checklist macam tu. Bukan sekarang lah, nanti apabila anak-anak ini pergi posting ke sekolah nanti, biar ada kerjasama. Itu maksudnya PBS, kan? PBS ini kita boleh taksir semua aspek, tetapi dengan peperiksaan hanya kognitif saja. Boleh kan? Faham dah tu? Okay, kalau faham, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Rohisan bin Muhammad atas perkongsian sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, majlis kita sudah sampai ke penghujungnya. Oleh itu, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berusaha Tuan Haji Rohisan bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Dasar Pentaksiran Lembaga Peperiksaan Malaysia. Terima kasih atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Dengan ini, berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Saya mewakili jawatankuasa majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak, dan kami memohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, terima kasih.